Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hayakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwa wa akhwat azani Allah wa iyyakum. Setelah kita mempelajari beberapa durus yang lepas, kita telah mempelajari fiqh dalam musafir, walhamdulillah, dan juga kita telah sambung durus syarah sunnah Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Thumma alhamdulillah, kita sambung juga durus al-muhimmah, satu lagi pelajaran yang paling penting yang telah kita tinggalkan beberapa bulan semasa awal PKP hari itu, yaitu syarah Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim oleh Imam Badruddin Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah, di mana kita sebagai talabul ilm, yang mana kita telah mengakui sebagai seorang salafi ahlu sunnah, yang mana kita memahami disiplin dalam menuntut ilmu, kenikmatan, kebahagiaan yang harus kita mengetahui di dalam adab-adab menuntut ilmu. Di antara musibah yang kita lihat di kalangan teman-teman kita, yang mana mereka juga mengakui diri mereka sebagai ahlu sunnah, orang sunnah, mereka termasuk orang yang menuntut ilmu, mempelajari kitab-kitab mu'tabar daripada kibarul ulama rahimahullah. Lalu kita lihat keciciran adab-adab mereka dalam menuntut ilmu. Malah ada sebahagian daripada teman-teman kita yang berbangga-bangga juga dengan menuntut ilmu langsung daripada kibarul ulama, tetapi mereka tercicir dengan satu ilmu, yaitu al-adab. Sebagaimana telah disebutkan para salaf kita rahimahullah ta'ala, menyebutkan darasna al-adab 20 sanah thumma darasna al-ilm. Dahulu kami mempelajari adab ini 20 tahun. Setelah itu barulah kami mempelajari al-ilm. Dan lihatlah para salaf kita rahimahullah ta'ala begitu gigih, istiqamah menjaga adab mereka dalam menuntut ilmu, pada diri mereka, pada ilmunya, pada gurunya, dan juga kepada apa yang telah diperolehi. Semoga ia menjadi manfaat fid din wad dunya wal akhirah. Justru itu kita lihat teman-teman kita yang pelajari kitab-kitab mu'tabar dan sebagainya. Dan kenapa di kalangan masyarakat kita awam-awam ini begitu benci kepada ajaran ahlu sunnah ini?
Kerana apa? Mereka pelajari sesuatu fiqh, ilmu fiqh, lalu mereka tidak mempelajari adab, sehingga mereka bermudah-mudah untuk berjidal di dalam media sosial dan sebagainya. Setelah kita mempelajari adab talabul ilm, adab menuntut ilmu ini, dan kita pelajari adab sebagai seorang ahlu sunnah dalam kitab usul sunnah, syarah sunnah dan seumpama dengannya, maka kita datang juga lagi ada adab yang lain adalah tidak kita berjidal, tidak kita berdebat, tidak kita mengadakan diskusi, tidak mengadakan perbincangan, tidak kita menjadi keyboard warrior kepada para mubtadi di kalangan ahli bid'ah ini. Kerana itu semua tidak bermanfaat dan malah mendatang musibah bagi kita dan fitnah begitu banyak dan dahsyat. Adalah baik bagi antum membaca seperti kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah di dalam kitab Kasyafus Syubhat. Betapa dahsyatnya fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh orang-orang mubtadi ini. Sekiranya kita berterus mengadakan munakasyah, perbincangan, al-jidal, al-mira' bersama mereka, dan musibah itu datang ke dalam hati-hati kita ini. Maka adab inilah sangat penting kerana dia akan mengajari kita untuk mencintai ilmu ini yang ada pada di hadapan kita, di pada dalam dada kita, dan juga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Walhamdulillah. Maka menuntut ilmu itu tidak ragu bagi kita adalah wajib. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, talabul ilm wajibatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib ke atas semua kaum muslimin. Wajib menuntut ilmu. Tanpa ada ilmu, maka kita akan tercicir daripada kalam Allah dan kalam Rasul. Sekiranya kita ada ilmu, kita dapat beramal dengan yang benar, yang sahih, maka kita akan meraih jannah. Sebagaimana baginda alaihi salatu wasallam bersabda, man salaka tariqahu ilal jannah, man talabal ilm, barang siapa yang menuntut ilmu, sahalallahu tariqahu ilal jannah, maka Allah mempermudahkan untuk dia menuju ke dalam jannah. Maka tidak ada orang yang masuk ke dalam jannah itu begitu mudah-mudah. Sebab kita masuk dalam jannah dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itu adalah antara salah satu sebab-sebabnya adalah dengan amal. Kita meraih jannah itu juga dengan kedudukan jannah itu dengan amal. Dan amal kita datang daripada ilmu yang kita ada. Bukan kita beramal dengan sesuatu tanpanya ada ilmu. Dan kita lihat para mubtadi, mereka beramal bersungguh-sungguh, gigih, tetapi amalan-amalan mereka semua adalah batilah, rosak. Sedangkan Al-Quran memerintahkan kita untuk melakukan amalan yang paling baik. Amalan yang paling baik adalah ittiba' bin Nabi. Kita mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi SAW dalam beramal. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, ayyukum ahsanu amala. Amalan siapakah yang paling baik? Bukan paling banyak, fa ayyukum aktsaru amala. Siapa punya amalan yang paling banyak? Tidak, tapi disuruhkan untuk kita beramal dengan amalan yang paling baik. Amalan yang paling baik adalah mengikuti petunjuk daripada petunjuk Nabi SAW. Bukan daripada petunjuk habib-habib, kiai-kiai, ustaz-ustaz ataupun para masyayikh. Amalan datang daripada Allah dan Rasulnya. Dan Nabi tidak mengkreatkan satu amalan kecuali dengan wahyu. Apatah lagi manusia selepasnya. Dan kita tidak pernah melihat satu riwayat datang daripada sahabat-sahabat Nabi yang beramal begini, mengajar kepada tabi'in amalan-amalan gini. Mereka membawa apa yang diutuskan oleh Nabi SAW kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Maka ilmu
Itu sebagaimana disebutkan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam Nuniyah, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul wa ma qala sahabah. Ilmu itu apalah yang dibicarakan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya, dan apa yang disampaikan oleh para sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Selain daripada itu, yang disampaikan daripada kalam manusia, itu semua boleh diambil dan boleh ditolak. Sebagaimana ucapan oleh Imam Daril Hijrah, Imam Malik bin An-Nas rahimahullahu ta'ala, kullu qawlin ya'khudhu wa yatruku illa sahibu hadha maqam. Semua ucapan manusia boleh diambil dan boleh ditinggalkan kecuali penghuni kubur ini, iaitu hadis-hadis Nabi adalah tidak boleh kita meninggalkan kerana mengikuti hawa nafsu kita. Baik. Daripada pelajaran kita yang lepas, yang lalu, kita sambung daripada syarah daripada Tazkiratus Sami' wa Mutakallim ini, iaitu bab yang bahagian yang ke-11. Ada perayaan malam ni. Iaitu bab yang ke-11 di mana Al-Imam Badruddin Al-Kinani rahimahullahu ta'ala menyebutkan adabul kalam ma'asyaykh halid dars, iaitu adab ketika kita berbicara bersama guru kita ketika pelajaran berlangsung. Ya ikhwah, kita lihat setelah kita mempelajari beberapa durus dalam bab adab ini pada musim PKP kemarin, dan kita dapat satu muruah, kedudukan maruah diri kita ni sebagai talabul ilm yang lebih baik. Sahih tak? Kalau dulu kita belajar bersama para ustaz-ustaz yang lain, kalau kita tak belajar adab, kita lihat ketika guru kita berbicara ada yang menyampuk, ketika guru kita berbicara ada yang memotong kata-katanya. Kadang-kadang ketika guru berkata, ada pelajar yang kononnya wallahu ta'ala alam mereka nak tunjuk yang mereka dah belajar. Kita lihat, alhamdulillah orang-orang ni tak ada di sini, mereka semua dah hilang dah. Ketika berbicara, dia pun nak berbicara seolah-olah teman-teman yang lain tu belum tahu yang dia dah tahu. Kita dah belajar belum? Yang terakhir sekali dalam bab syarah Tazkiratus Sami' wa Mutakallim ni, ketika Imam Badruddin rahimahullah ta'ala menyebutkan, iaitu satu riwayat di mana dia dah dengar dah satu riwayat tu sebelum orang yang perawi itu lahir lagi, tapi tetap seorang talabul ilm mempunyai tawaduk, rendah dirinya mendengar dan tidak berkata, oh aku dah tahu dah sebelum belum lahir lagi aku dah tahu dah riwayat ni. Kita lihat orang yang dah belajar adab dengan orang yang tidak mempelajari adab. Maka di sini berkata Al-Imam Badruddin Al-Kinani rahimahullah ta'ala, alla yasbiqa syaikha ila syarhi mas'alatin au jawabin su'ali minhu au min ghairi wala yusawiqahu fihi wala yudhhirahu ma'rifatahu bihi au idrakahu lahu qabla syaikhi. Fa in arada syaikhu alaihi dhalika ibtidaan waltamasahu minhu fala ba'sah. Berkata Syekhul rahimahullah, hendaklah seseorang itu mendahului syekhnya dalam menjelaskan masalah ataupun menjawabkan pertanyaan daripadanya. Dia dah bertanya, lalu dengar dulu penjelasannya. Ketika syekh
Syekh ni dimasukkan sebagai guru umum. Apabila dia berbicara, dengar pembicaraannya dulu, ataupun sekiranya dia bertanya, dengar pertanyaan dulu, sehingga pertanyaan itu selesai. Tidak kita menyampuk ketika dia berbicara, tidak memperlihatkan pengetahuannya tentangnya ataupun ilmunya sebelum syekh. Kadang-kadang pelajar ini memang ada ilmu lebih daripada gurunya, tapi jangan sampai tunjukkan yang dia lebih mengetahui daripada gurunya. Bukan benda itu tidak baik, tetapi kita belajar namanya adab. Bagaimana kita ada adab bersama walidain, kedua orang tua kita. Dulu orang tua kita bagi kita makan, tak pernah dia pun mencerca dan menghina kita ketika dia beri kita makan. Setelah usianya sudah tua, lalu kita bekerja dan kita lebih kaya, walhamdulillah, kemudian kita memberi makan kepadanya dan kita menghina dia. Dan itu termasuk adab. Bukan kerana dia telah ada lebih daripada kedua orang tuanya dan dia boleh memperlekehkan kedua orang tuanya. Dan kita lihat sikap imam kita, kedua imam tersohor di kalangan kita, iaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i bersama guru muridnya. Siapa dia? Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah ta'ala. Apa kata Imam Syafi'i terhadap muridnya ini? Wahai Ahmad, wahai Abu Abdillah, sekiranya engkau sami'tal ahadith min Basrah, kau dengar satu hadis daripada Basrah, maka akhbirni, maka sampaikan kepadaku. Ini seorang guru yang kita tidak ragui tentang keilmuan Imam Syafi'i rahimahullah, berkata kepada seorang muridnya, yaitu Imam Ahmad. Dalam riwayat yang lain, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata kepada pelajar-pelajarnya yang lain, kalau nak mendengar hadis, jumpa Abu Abdillah. Siapa? Jumpa Imam Ahmad. Kalau nak belajar hadis, jumpa Imam Ahmad. Maka Imam Syafi'i menyerahkan keilmuan ilmu hadis itu kepada Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani Al-Mumbajjal rahimahullah. Maka tidak boleh pula seorang guru merasakan dia lebih pandai, muridnya tidak pandai dan sebagainya. Nah, anak murid itu kadang-kadang dia mengetahui lebih daripada itu. Dan kita kena tanamkan satu sifat, iaitu sifat tawaddu, bukan sifat takabbur. Dalam talabul ilm kita ada sifat tawaddu sesama guru dan murid, dan juga selama para tulab. Kita mempunyai sifat rendah diri dalam menuntut ilmu. Kalau kita ada sifat talabul ilm, dalam sifat tawaduk dalam talabul ilm ni ya ikhwah, ketika kita bersama teman kita ada khilafiyah dalam masalah fiqh, kita pun berlapang dada. Tidaklah kita mencemuh dia, tidak kita berkata sedemikian, tak. Malah kita bertanya, apa hujahmu? Dan kita mendengar hujah dia. Barangkali hujahnya lebih kukuh daripada hujah kita. Dan fiqh itu kan berubah-berubah. Bukan stick apa yang kita dengar. Kalau fiqh itu kita mengikuti apa yang didengar oleh guru kita, dan kita meninggalkan meskipun ada hujah yang lebih rajih dan sahih daripada itu, dan itu namanya muqallid. Dan kita meninggalkan kebenaran semata-mata kita mengikuti sesuatu individu. Dan ini adalah adab yang salah. Maka berkata Al-Imam Al-Kinani rahimahullah, wa yanbaghi an yaqa'a 'ala syaihi kalamahu
ay kalamin kana wala yusabiqahu fihi wala yusawiqahu bal yasbir hatta yafragha syaikhu kalamuhu thumma yatakallam wala yatahaddathu ma'a ghairihi wa syaikhu yatahaddathu ma'ahu aw ma'a jama'atin majlis. Berkata al-Imam Al-Kinani rahimahullah ta'ala, maka tidak patut seorang talab, seorang pelajar ini memotong perkataan syekh, perkataan apa pun tidak mendahuluinya, tidak menyamainya, dan dia sepatutnya bersabar sehingga syekh selesai daripada kalamnya. Kemudian dia berbicara, tidak berbicara dengan orang lain sementara syekh sedang berbicara dengannya atau dengan jamaah di dalam majlis, iaitu halaqah dalam majlisnya. Kadang kita, ana dulu baru-baru sampai ke majlis para ulama ini, para masyayikh, kita baru sampai, duduklah dengan kibar-kibar kita, senior-senior kita. Lalu baru sampai, bahasa Arab pun yang ada bahasa-bahasa baru kita tak faham. Jadi kita cuit, tanya apa tu? Apa tu? Dia tak menjawab dan kata, tunjuk isyarat tangan, diam, dengar. Contoh, dia tak faham bertanya dengan yang faham, yang dia pergi jawab, lalu syekh yang bercakap langsung dia tak faham. Baik-baik tadi boleh faham, selepas dars boleh tanya, boleh faham kan? Sekarang temannya bertanya kepada temannya, lalu temannya dah hilang fokus daripada syekh, terus tak faham. Syekh pun tengok dia berbicara, syekh pun tak faham, semua tak faham. Dan itu termasuk adab dalam majlis, adalah diam, dengar, supaya dia menjadi barakah dan rahmat Allah. Kalau dia berbicara, syekhnya berbicara, siapa yang nak mengajar, siapa yang nak belajar? Maka kita ada peraturan-peraturan yang harus kita ketahui. Maka tu ada peraturan-peraturan mesyuarat. Seorang cakap, seorang diam. Kalau semua bercakap, di mana darsnya, di mana pelajarannya? Baik. Kemudian berkata Syekh, wal yakun dhihnuhu hadiran fi jahdi Syekh bihaitsu idza amarahu bi syai' aw sa'alahu an syai' aw asyara ilayhi lam wujhu ila idadatihi thaniyan bal yubadiru ila masir'an walam yu'adidhu fi aw ya'tabir alaihi biqaulih fa illam yakun amran kadha. Berkata al-Imam Al-Babahari, Imam Badruddin Al-Kinani rahimahullah ta'ala, maka hendaklah seorang talab itu memandang fokusnya ketika syekh berbicara ke arah syekh, di mana jika syekh memerintahkan sesuatu kepadanya, bertanya tentang sesuatu kepadanya atau berisyarat kepadanya, maka tidak perlu dia ulangi dua kali, kerana fokus sudah ada. Bila kata gini-gini, apa dia? Apa dia? Hilang fokus dia, apa yang ditanya. Kalau tidur tu lain cerita. Atau berisyarat kepadanya, maka tidak perlu diulangi kali kedua. Akan tetapi jika dia memerintahkan untuk berkata sesuatu, janganlah kita membantah-bantah dalam urusan yang syekh telah berikan kepadanya. Ya ikhwah wa akhwat azani Allah wa iyyakum. Kita lihat ketika kita belajar adab ni, ramai yang gaib. Kerana apa? Mereka tidak merasa nikmat dalam mempelajari adab. Maka orang yang belajar talabul ilm, dalam adab talabul ilm ini, adab dalam menuntut ilmu, ketika majlis sedang berlangsung,
Dia tak bercakap-cakap dengan kawan dia yang lain. Dia tak ada lah main HP-nya. Dia tak ada lah nak apa, buat urusan yang lain. Dia fokus. Bagaimana kita duduk ketika kita khutbah Jumaat? Itu khutbah Jumaat tu kalau tak muadzin tu tak baca hadis tu pun ramai yang dah bercakap-cakap. Mungkin ada yang berisap rokok kat belakang, ada yang main PUBG dulu, kan? Sehingga muadzin bercakap, kalau berkata diam mesti pun gugurlah Jumaatnya. Takut dia. Karena ada ancaman. Itu muadzin beri ancaman. Kalau kita beri ancaman hadis-hadis itu tak nak lah. Ini semua Wahabi ni. Dah beri ancaman baru faham. Kenapa? Kerana itulah ilmu. Ingat ya akhwah, azani Allah wa iyyakum. Di dalam Sahih Bukhari, ketika Nabi berkhutbah, pernah ada seorang pemuda datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, Ya Rasulullah, mata anis sa'ah? Ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Nabi tengah berkhutbah, dia datang bertanya. Nabi pun mendiam, tak layan dia dulu. Selepas berkhutbah, Nabi bertanya, Aina sa'il? Di mana petanya tadi? Nampak? Dalam Sahih Bukhari juga mengajar kita dalam adab. Itu dalam hadis yang bahagian pertama Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab Al-Ilm. Membicara tentang ilmu. Adab ketika seseorang berbicara tidak menyampuk pembicaraannya. Baik. Ada kita lihat di kalangan talabul ilm ini, ketika syekh berbicara, dia pun sempat bercakap-cakap, dia sempat mengajukan soalan kepada syekh dan sebagainya. Kita ada dua situasi ya ikhwah. Kita ada satu dars umum seperti sekarang ini, yang mana umum. Ada orang yang faham, ada yang tak faham. Kalau kita ada satu pengajian yang khusus pula, yang satunya dars yang kedua tu, nah kan? Yang dars kedua tu, ataupun kita adakan satu pengajian tertutup. Kita belajar satu contoh, kita belajar usulul hadis. Hanya orang tertentu yang menduduki pengajian tersebut. Jadi ketika nak bercakap tu kita ada disiplin, kita boleh angkat tangan dan bertanya dan sebagainya. Itu pun kita ada isti'zan, kita ada apa? Keizinan untuk bertanya. Sekiranya tak dilayan, diamlah dulu. Itu adab dalam kelas. Dulu pergi sekolah belajar dulu. Betul tak? Cikgu cakap kalau nak bertanya angkat tangan. Ini ketika kita berbicara, seorang syekh, seorang guru yang mulia berbicara, lalu mereka pun datang argumen dia. Mungkin ketika syekh tu bercakap, dia tak happy ketika tu dalam bentuk perbicaraan tu. Banyak ni dalam pengalaman dulu, daripada dulu orang lain mengajak, selalunya yang akan menyampuk ni ketika kita berbicara tentang masalah apa? Masalah apa? Politik. Nah, itu orang-orang lama ni ikut ni. Ketika kita berbicarakan tentang as-sam'u wa ta'ah, dengar dan patuh kepada ulil amr, barri wal fajri, ada yang muka dah berubah, ada yang muka kan, bantah balik membantah. Nampak? Kalau cerita bab salat, puasa, dia dengar dengan tekun.
Apa poin yang dia tak faham nanti? Sebenarnya ketika belajar fiqh tu tak faham itulah yang peluang untuk kita nak bertanya. Ketika belajar akidah tak perlu nak tanya, apa yang disampaikan tu dengar dan beriman dengannya. Jangan nak bertanya lagi apa dah. Wal imanu bihi wajibun wa tasdiqu bih wajibun. Mengimaninya itu wajib dan membenarkannya itu adalah wajib. Selesai. Baik. Bab yang seterusnya ni hampir akhir sekali. Bab ini sambung daripada sebelum PKP tu. Seterusnya adalah adabul khidmah syekh. Adabul khidmati syekh. Adab ketika kita berkhidmat dengan guru kita. Ana rasa adab ini dulu kita dah belajar dah. Mak kita dah ajar pun. Ketika pergi ngaji, pergi rumah guru ngaji, sapu tangga, apa lagi? Cuci tandas, bancuh air. Apabila dunia sudah mau keramat, tahu dunia sudah mau keramat, akan kiamat, dunia sudah mau keramat. Gurunya sapu tangga, gurunya bancuh air, gurunya basuh tandas. Muridnya tinggal kotorkan tangga, kotorkan tandas dan tinggal minum dengan air. Itu tanda-tanda kiamat tu. Okey, tak adalah. Itu tak ada dalil tanda-tanda kiamat jadinya gitu. Na'udzubillah. Baik. Akan tetapi kalau hari ini kita suruh murid-murid itu sapu tangga, basuh tandas, antum rasa apa akan terjadi? Paling tidak kena telefon. Kenapa cikgu suruh anak saya basuh tandas? Rumah saya tandas pun saya tak pernah suruh anak saya basuh. Kenapa cikgu suruh anak saya sapu tangga cikgu? Tangga rumah saya pun bibi saya yang basuh, yang sapu. Yang kedua, tidak, murid tu sendiri pancit tayar cikgu. Kan? Sekarang tak boleh lah. Maka tu kita lihat masyarakat kita tercicir ketika menuntut ilmu. Mereka menuntut ilmu lalu hilangnya barakah dalam menuntut ilmu. Mereka nak anak mereka pergi menuntut ilmu supaya anak ni menjadi genius. Anak ni dapat meraih nombor 1, nombor 2, nombor 3. Dan kita lihat musibah di kalangan masyarakat kita, ya ikhwah. Anak-anak mereka menuntut ilmu sampai ke Oxford, sampai ke mana, sampai ke bulan. Manusia yang dididik dengan kertas yang begitu hebat, tetapi manfaat tak untuk dirinya dan agamanya? Tidak. Ada yang menjual dirinya, ada yang ketika menuntut ilmu kedudukan dalam pelajari master dalam satu benda, satu subjek kuliahnya, tetapi jual heroin, jual dada. Wujud tak? Wujud. Tapi fakultinya engineer, kedoktoran dan sebagainya. Kan? Tapi buat benda-benda yang muharramat. Ayu sebab, apa sebabnya? Disebabkan menuntut ilmu yang tidak bermanfaat. Maka tu kita doakan anak kita, bila kita anak pergi sekolah, ambil ilmu yang bermanfaat. Tak. Pergi sekolah, belajar betul-betul, dia di nombor 1. Nombor 1 dalam apa? Melakukan kemaksiatan. Waliyanaudzubillah. Kita mendoakan ilmu yang bermanfaat. Sehingga Nabi SAW mengajar kita apa dia? Doa setiap kali selepas fajar. Ya Allah, apa dia? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Pertama, pagi-pagi doa, ya Allah berikan aku ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyibah, rezeki yang baik.
InsyaAllah. Kalau orang yang paham doa ini, pasti dalam tiga perkataan apa dia? Satu lagi apa? Wa amalan mutaqabbala. Pasti dia akan menangis. Ketiga-tiga ni yang dia minta. Ilmu yang bermanfaat. Kita nak ilmu yang bermanfaat ketika kita menuntut ilmu. Dan duduk belajar kitab. Buka syarah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, syarah Sunan Abu Dawud. Gagah kitabnya. Bila tanya dia khauf disapu, berapa hari boleh pakai khauf ketika bersafar? Entah. Padahal dah belajar dah. Sahih Bukhari dah khatam. Tak tahu. Kenapa? Tak manfaat. Tak manfaat. Dia tak manfaatkan ilmunya. Maka dia tak meraihkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian ketika mereka berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Nangis kita nak ilmu yang bermanfaat. Pergi dars malam Jumaat tak pernah aku faham bab jamak ni. 10 kali belajar 10 kali aku tak faham. Doa ilmu yang bermanfaat. Gurunya boleh kasih ilmu, tapi kalau Allah tak izinkan, tak bermanfaat ilmu tu. Taufik tu nak kita minta. Thaniyan, wa rizqan thayyibah. Kita bukan nak rezeki yang supaya kita jadi kaya. Kadang-kadang kita ada 1000 cukup, tapi mencukupi. Ada 1000 pun boleh makan, boleh bayar handphone, boleh bayar apa dan sebagainya. Tapi daripada 1000-nya itu adalah rezeki yang thayyibah. Kerana apa? Rezekinya tidak ada unsur-unsur yang haram. Tidak ada riba, tidak ada yang gharar, tidak ada yang zalim. Kemudian amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Kita bergigi-gigi amal-amal sekali amalan kita tak terima. Masya Allah, tabarakallah. Amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita berilmu dan kita beramal, kita mohon supaya amal kita diterima. Yang tak berilmu kemudian beramal pasti tak terima. Yang berilmu tak beramal juga dihumban. Yang kita nak, kita dah berilmu dan kita beramal dan kita memohon, ya Allah terima amalan ini. Kita dah belajar macam mana nak sedekah, lalu kita bersedekah, lalu kita memohon, ya Allah terimalah sedekah ini. Kita dah belajar bab siam, bab puasa, lalu kita berpuasa. Dengan baiknya kita berpuasa menunjuk petunjuk Nabi. Kemudian kita mohon, ya Allah terimalah puasa ini. Allahumma taqabbalna minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa du'aana wa tilawatana. Dah pandai baca Quran, ya Allah terima tilawah ini. Rukuk dalam sujud, rukuk dan sujud kita begitu lama, ya Allah terima rukuk ini, terimalah sujud ini. Wa ruku'ana wasjududana. Maka itu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah ketika dia membina Baitullah Al-Haram. Apa doa dia? Rabbana taqabbalna minna innaka antas samiul alim. Itu Khalilullah berdoa setelah membina Baitullah Al-Haram, ya Allah terimalah amalan kami. Dia dengan anak dia membuat Kaabah Baitullah Al-Haram. Ini disiplin. Itu semua adab dalam kita beramal. Doa itu juga adab. Ingat, setiap adab ni apply pada semua tempat. Bukan kita belajar pada adab dengan guru, adab dengan diri kita, adab dengan kitab kita. Kadang sedih tau. Kita dapat lihat orang yang belajar adab dengan orang tak belajar adab dari kitabnya. Putus. Tapi kita lihat orang yang belajar adab dengan orang yang tak belajar adab kepada dirinya ilmunya. Kadang kita ada kitab kan,
diberikan kitab. Kitab tu dia pergi letak kat mana? Mana letak? Habis belajar dia campak je dalam boot dia. Dia letak dekat mana? Seat belakang. Lepas tu pergi solat zuhur. Habis solat zuhur bukunya bengkok. Kan? Itu simple saja kita menunjukkan orang tu ada adab pada ilmunya ke tidak. Adab kepada kitab. Buka kitab tu pelan-pelan ni, buka buka ni macam surah Kaabah. Ya akhi, itu pun dibicarakan dalam kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Adab ketika membawa kitab, adab kita membuka helai-helai dalam kitab-kitab tu. Kalau tak ada adab, orang membaca Quran di masjid itu, pasti Quran masjid semua sudah dikoyak robak. Koyak semua. Bukan Quran dia kan? Quran wakaf, koyak-koyak lah. Adab mengajari kita buka Quran itu dengan baik. Ajari anak-anak kita pergi sekolah, pen sebok yang kotor, kita tahu marah. Kitab ni diconteng-contengnya, diajari jangan conteng kitab. Kadang ayat Quran itu nak tengok ditulis. Kalau tulis benda yang manfaat tak apa. Dulu ngaji ajar adab baca Quran ni, adab dia betul, tapi ada juga yang salah. Dia kata jangan conteng dalam Al-Quran, haram. Mana ada larangan conteng dalam Quran? Tulislah apa yang perlu. Yang haram itu dalam Quran tu pergi tulis lukis gambar Dragon Ball, gambar Doraemon, bola, bunga dan sebagainya. Tidak. Bila anak suruh tulis itu mak asli. Itu wajibul gunnah. Ustaz, tak boleh ustaz. Mak saya kata Quran tak boleh tulis. Ini balik jangan mak kau ajalah. Kan? Yang perlu boleh ditulis, jangan diconteng. Lagi budak-budak form 5, dia dah fras bercinta, tiba-tiba belajar tulis ayat tu, tulis I miss you kat tepi Quran, Jahannam. Ini semua adalah adab pada ilmu kita. Antum masuk ke dalam tandas, ada adab tak? Ada adab dia. Ya, ada adab ni tak ada lah, yang ada sunnah aje. Sunnah itu bukan adab. Sunnah itulah mengajar kita adab ya akhwah. Ketika kita masuk ke dalam tandas, diajar supaya kita masuk dengan kaki apa? Kanan ke kiri? Kiri yakin? Masuk dengan kaki kiri. Kemudian kita baca doa. Baca apa masuk? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Termasuk dalam tandas. Yang belum hafal ni jangan masuk tandas. Hafal dulu baru masuk tandas. Kemudian kita keluar. Kita keluar dengan kaki apa? Kanan. Kemudian kita baca apa? Ghufranaka. Dalam doa tu pun kita ada adab. Perlu angkat tangan ke tak perlu angkat tangan? Tak perlu. Kalau orang tak belajar adab doa, semua doa mesti tadah tangan. Kita lihat betapa pentingnya kita mempelajari al-adab. Kita masuk masjid. Ada adab masuk masjid kan? Ulama-ulama kita tulis kitab begitu tebal, ditulis oleh Syekhuna Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Ahkamun masjid, hukum fiqh masuk masjid. Tebal buku, bukan risalah, tebal bukunya. Hukum semua seputar dalam masjid. Itu kalau belajar lagi tak habis tu. Banyak lagi nak belajar kan? Adab semuanya. Ini kita nak belajar masalah adab ilmu ya akhi. Kemudian adab ketika kita berkhidmat. Baik, berkhidmat kepada syekh kita. Idza nawalahu syaikhu syai'an tanawalahu bil yamin.
Jika syekh menyerahkan sesuatu kepada kamu, maka terimalah dengan tangan kananmu. Jika dia memberi sesuatu, maka dia memberinya dengan tangan kanan. Nampak? Guru nak bagi sesuatu dengan tangan kanan, murid juga menerima dengan tangan kanan. Sesuai hadis tak? Sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ini kadang-kadang pelajar kita bagi kad, bagi surat kat cikgu, pesanan daripada mayat. Kan biasa tangan. Jangan diambil, ajar. Tangan kanan, tangan kanan. Ketika kita bayar pun duit dekat mana? Kat kedai. Kasih tangan kanan. Dia bagi tangan kiri, cakap bagi tangan kanan, jangan tangan kiri. Kadang orang tu memang jahil, tak belajar. Jadi ketika itulah kita mengajarinya. Tapi jangan lembut. Jangan. Tak tahu bagi tangan kiri, marah dia. Dia bukan nak ubah tangan, ambil duit baling ente nanti. Ajari dengan hikmah. Baik. Ketika orang tak faham, kita fahamkan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kemudian wa in tanawalahu syai'an yatanawalu bi yamin fa in kana warakatan yaqra'uha. Sekiranya syekh itu memberikan kita selembar kertas seperti untuk membaca fatwa, untuk membaca fatwa atau qissatan, ataupun membaca satu kisah sejarah dan sebagainya, ataupun au maktubin syar'iyyin, ataupun baca syair-syair dan seumpama dengannya, maka hendaklah kita membukanya kemudian menyerahkan kepada syekh. Tidak menyerahkan dalam keadaan tertutup atau terlipat, kecuali jika kita mengetahui bahawa syekh lebih memilih hal tersebut. Kalau kita dah faham perangai guru kita ni, dia nak dalam keadaan terbuka, kita bukalah. Kalau dia nak dalam keadaan tertutup, tertutuplah benda tu. Sampai situ sekali para salaf kita ada disiplin. Kadang kan guru kita tak ada buku, nak pinjam buku daripada kita. Janganlah bagi buku. Faham? Kita beri dengan penuh tertib. Anak nak fahamkan mudah aja. Nak fahamkan, nak bagi guru ni macam sehari tu kita dalam majlisnya ibaratlah guru tu macam sultan. Tahu? Paling susah lagi nak cakap. Kita ada penuh rasa hormat. Bukan hulu. Jangan hulu. Kita ni belajar adab dalam manhaj salaf. Kalau belajar adab dalam orang-orang sufi, lain pula. Ketika guru berbicara banyak cakap, kena sumpah jadi kodok. Bila guru banyak cakap, muridnya bertanya, guru tak boleh jawab, jangan tanya lemah imannya. Takut lemah iman aku, jangan tanya. Lain maka tu semua pelajarnya makin hari makin bodoh. Banyak tanya makin lemah imannya. Dibodoh-bodohkan oleh gurunya. Dibacakan hadis pun dia tak boleh nak detect guru tu baca hadis sahih ke tak sahih. Kerana gurunya bacakan riwayat tidak ada asal riwayat. Ni kalau antum semua ni anak-anak suruh cium tangan ni mudah ni. Baca je satu riwayat. Man safahani wa man safahani dakhalal jannah. Siapa? Nabi kata, siapa yang pernah bersalam dengan dia dan orang yang pernah bersalam dengan dia masa dia masuk syurga. Tangan anak ada sanad ni. Dia pernah bersalam dengan orang yang pernah bersalam bersama Rasulullah. Ada sanadnya ni. Antum mau? Satu salam RM50. Langsung dibodoh-bodohkan dengan pertulapnya ini. Kan? Tapi kita ni belajar manhaj salaf, kita belajar akidah, kita belajar adab. Kita simak. Kita ada cross check. Kemudian kata Syekh Al-Imam Badruddin Al-Kinani rahimahullah ta'ala menyebutkan, ketika kita nak bagi itu, kita bagilah dengan sempurna, bukan dengan kita melemparkan di atas mejanya dan sebagainya. Dan itu termasuk adab.
sama ada baik kertas ataupun kitab. Kita nak bagi tu bangun kita bari, jangan kita pasing-pasing kan. Ataupun kita letak sehingga syekh tu terpaksa bangun dan mengambilnya. Kadang-kadang guru ni pun tawaduk dia pun dia nak sound pun tak boleh nak sound. Bangun pergi ambil. Berkata Imam Ali bin Abi Talib rahimahullahu ta'ala, sahibul jalil. Siapa pernah dengar riwayat ni? Kalau aku mendapat mempelajari satu huruf daripadanya, nescaya apa? Sanggup menjadi apa? Hambanya. Ilmu itu mahal. Sehingga kadang-kadang ilmu ni pun orang sanggup mencuri. Ingat para salaf kita itu banyak riwayat-riwayat mencuri ilmu. Percaya ada orang mencuri ilmu? Ada ya akhi. Usul fiqh, mazhab apa yang buat? Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i yang mengkarangkan usul fiqh, kaedah fiqh. Kemudian mazhab Imam Ahmad, muridnya kan mengikuti usul fiqh. Kalau tiba-tiba kita dengar daripada mazhab Abu Hanifah ada usul fiqh, terkejut tak? Macam mana mereka boleh tahu usul fiqh? Macam mana di dalam mazhab Hanafi ada usul fiqh? Ketika Imam Syafi'i dan murid-muridnya mengajari ilmu fiqh, ada orang-orang yang di kalangan Hanafiyah duduk di belakang tiang-tiang, di belakang pintu-pintu masjid untuk mendengar kaedah-kaedah tersebut. Kemudian mereka mengolah sesuai dengan kefahaman mereka. Itu contoh mereka mencuri ilmu. Jadi jangan sangka buruk orang yang duduk belakang tiang ni. Orang duduk belakang tiang ni tak boleh sangka buruk. Barangkali dia nak mencuri ilmu. Baik. Maka akhir sekali kita lihat apa yang disebutkan oleh Imam Badruddin rahimahullah ta'ala. Para salaf kita menyebutkan perkara ini, 4 perkara. Catat 4 perkara ini. Arba'atun la ya'nafu syarifu minhunna wa in kana amiran. Qiyamuhu min majlisihi li abihi wa khidmatuhu lil alimi yata'allamu minhu was-su'alu amma la ya'lam wa khidmatuhu lid dhaif. 4 perkara yang orang yang paling mulia tidak menolak melakukannya sekalipun dia seorang pemimpin. Sikap mestipun dia seorang pemimpin. Wa in kana amiran. Qiyamuhu min majlisihi li abihi, dia bangun dari tempat duduknya kerana bapaknya. Bapaknya nak lalu, dia bangun. Muliakan bapaknya. Kemudian wa khidmatuhu li'alimi yata'allamu minhu, dan ia berkhidmat kepada gurunya, para alim yang dia belajar daripadanya. Was-su'alu amma la ya'lam, sedangkan dengan gurunya itulah yang banyak dia bertanya sedangkan dia tidak mengetahui. Wa khidmatuhu lid-dhaif, dan ia melayani para tetamunya dengan begitu baik. Ini termasuk sunnah-sunnah. Menghormati ayah dan ibunya, dan itu dalil. Birwalidain, sahibul jalil bertanya dalam Sahih Bukhari, ya Rasulullah, ayu amali afdal, amal apa yang paling baik? Birwalidain.
Thumma ayu ya Rasulullah, kemudian apa ya Rasulullah? As-salatu fi waqtiha, salat pada waktunya. Thumma ayu ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Kemudian kita berkhidmat kepada alim yata'allamu minhu wa su'alu amma la ya'lam. Dia berkhidmat kepada para ulama. Duduk ni, orang yang tahu belajar adab ni, dia meraihkan manfaatnya. Ketika duduk melazimi syekhnya, berdoa, ketika menyampaikan ilmu, syekh tu nak airnya minum dah habis, ditambahkan lagi. Kan? Kadang syekh ni dah duduk, air nak tambah tak ada, nak bangun payah. Kan? Jadi orang yang ada memahami keperluan. Kalau bahasa Indonesia, kebutuhan gurunya itu. Ketika dia mengajar, tahu airnya tak cukup, tuangkan airnya. Mungkin syekh tu dah duduk kesat-kesat dia, panas. Tahu, kasihkan udara dan sebagainya. Kan? Kita menyayangi adab ketika itu, memuliakan dia. Memuliakan dalam bentuk bukan hulu. Hulu ni masa kita tak faham, muliakan guru. Guru salah pun tetap betul. Itu hulu. Berlebih-lebihan. Ya? Kita berkhidmat dengan benda yang ma'ruf. Wa khidmatuhu lid-dhaif, dan kita berkhidmat kepada tetamu kita. Ingat ya ikhwan, hadis mengajari kita ikramud duyuf, memuliakan tetamu. Itu sunnah. Ada tetamu, kita muliakan dia. Ingat, tetamu yang diundang, tetamu yang tak diundang kena tendang. Tetamu yang diundang, tetamu tak diundang ni hati-hati. Baik. InsyaAllah bermanfaat dalam adab-adab dan juga kepentingan kita pelajari dalam menuntut ilmu, kewajipan kita, ya, mencintai ilmu kita, mencintai sesama ikhwah kita, teman-teman kita. Ada kalanya kita belajar, kita tak tahu, kita muliakan sahabat-sahabat kita yang lebih tahu dan bertanya dengan dia, belajar. Dan ketika sahabat yang baru datang ni bertemu dengan kita, dah lama kita belajar, jangan pula kita tunjuk jago kita. Ya, dia tunjuk dia pula nak ketika tu nak jadi tok guru. Ha? Menjawab apa yang ditanya. Itulah riwayat. Menjadi orang yang thiqah, menyampaikan apa sahaja yang dia mendengari. Jangan tiba-tiba nak jadi orang yang memandai-mandai. Lebih-lebih pula ditambah, sedangkan tak pernah dengar pun, ditambahkan lagi, mengolahkan lagi. Dan itulah terjadinya perubahan riwayat. Antum bayangkan betapa mulianya para imam-imam kita seperti Imam Al-Buwaiti, Imam Waqi', Imam Al-Muzanni rahimahullahu ta'ala. Ketika Al-Imam Buwaiti membuat kitabnya Mukhtasar Al-Buwaiti, ketika Imam Waqi' menuliskan ucapan teks-teks yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kemudian dinamakan kitab Al-Um. Begitu telitinya mendengar, meriwayatkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Ketika dia nak menyampaikan apa guru, qala Syafi'i. Dia tak katakan aku katakan. Mengubah kataan tu. Tidak, apa yang dikatakan oleh Syafi'i. Kita lihat hari ini betapa banyak berlakunya fitnah di Su'afiqah dan sebagainya. Mereka mengubah apa? Fatwa para masyayikh. Fatwa itu diubah. Begitulah para pendusta hadis, mereka mengubah hadis-hadis Nabi SAW. Berlaku sampai kiamat, maka itu perlunya ada ilmu jarh wa ta'dil. Jika tidak, maka semua kalam para ulama didustakan dan diubah. Barakallahu fiikum.
Ada soalan? Baik, ada soalan? Ada soalan yang berkaitan? Tak ada? Nah, apanya? 4 perkara yang tadi yang dimuliakan oleh para salaf kita adalah bangun qiyamul li abihi. Dia bangun kerana bapaknya. Dia tengah duduk, bapaknya datang, dia bangun. Maksud dia di situ, dia bukan setiap kali bapak datang, dia nak bangun. Memuliakan, bentuk umum, dia memuliakan bapaknya. Mak dan ayahnya, dia memuliakan. Yang kedua adalah al-alim, orang yang berilmu. Ingat ya akhwah, orang yang alim ini bukan orang sahaja yang antum mengambil ilmu daripadanya, tapi kita tahu para ulama yang kita belum pernah belajari, tapi dia ada di depan kita, kita tetap memuliakan mereka. Yang ketiga adalah apa dia? Satu, hilang. Apa dia? 4 perkara tu. Bangun kerana ayahnya, kemudian berkhidmat kepada gurunya, dan kemudian dia bertanya tentang apa yang dia tidak tahu dan berkhidmat kepada para tetamunya. Bangun daripada tempat duduk kerana bapaknya, berkhidmat kepada gurunya, alim itu yang dia belajar daripadanya, dan bertanya tentang apa yang tidak diketahui, termasuk benda yang mulia. Bertanya sesuatu yang kita tak tahu kepada gurunya, itu adalah satu kemuliaan. Dan juga adalah memuliakan tetamu. Dan kita lihat sunnah, ketika antum menjadi tetamu anda, kita tetap memuliakan. Faham? Kita lihat para syekh kita kadang datang pun memuliakan kita, sedangkan dia tetamu kita. Dan dia juga mahukan memuliakan kita ketika itu. Ini semua mengajarkan kepada kita adalah al-iman. Mengajari kita memuliakan disebabkan al-iman. Ingat, semua kita buat disebabkan al-iman. Disebut dalam hadis yang sahih, arathatul iman al-hubbu fillah wa bughdhu fillah. Ikatan iman yang paling kuat adalah mencintai kerana Allah, dan kita membencikan sesuatu perkara kerana Allah. Ingat, ketika kita memuliakan ayah kita, ibu kita kerana Allah, ketika kita berkhidmat untuk guru kita kerana Allah, bukan kerana guru tapi kerana Allah. Ketika kita memuliakan dan berkhidmat ketika melayani duyuf, iaitu tetamu-tetamu kita kerana Allah Jalla wa'ala, maka itu datang daripada situ baru kita dapat meraihkan pahala. Kalau kita memuliakan kerana guru, kerana ayah, kita tidak dapat apa manfaat. Wa ma umiru liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Apa yang kita buat sesuatu perintah, pastikan ikhlas. Jika tidak, finish, kita tak dapat apa-apa. Ya. Kita sedekah kerana apa? Kerana Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarikalah. Yang tidak syirikkan Allah, maksudnya niat itu tidak ada selain daripada Allah. Walhamdulillah. Okey?
Ada soalan lain? Ada masa lagi ni? Nah. Baik. Ketika kita menuntut ilmu, handphone tu asalnya matikan. Matikan ketika kita menuntut ilmu. Sebagaimana kita pergi solat, kita matikan handphone kita. Kerana itu semua mengganggu akan fokus dia. Barangkali mak kita telefon ketika kita ada pengajian, tapi dia tak tahu kita dalam keadaan ada pengajian. Jadi adalah ketika kita baik menuntut ilmu, kita offkan. Kalau tak nak offkan, pergilah flight mode. Pergikan flight mode. Sehingga orang yang mengajar pun tak menjawab apa-apa panggilan ketika mengajar. Apalagi orang yang menuntut ilmu. Baik. Dan itu adalah lebih baik. Dan kita tidak mengatakan mak kita call, kita jawab telefon itu, kita meninggalkan majlis dan sebagainya. Tergantung kepada hajat. Tergantung kepada hajat. Barangkali ketika kita duduk, mak kita telefon pun ada 3 kali telefon ni. Apa benda urgentnya ni? Dan kita keluar daripada majlis. Jangan dalam majlis tu cakap dia, apa dia mak? Ni tengah kelas ni, dengar Syekh jangan cakap ni. Kan? Adab. Boleh kita mengangkat telefon tersebut kalau kita rasa benda tu mustahil. Ni anak-anak ajar daripada soalan tersebut. Barakallahu fikum. Ketika kita nak meninggalkan majlis dari majlis ilmu, kita nak pergi ke tandas, kita nak bersurai awal, kan? Kita nak balik, mungkin ada kematian dan sebagainya, kan? Apa yang kita perlu buat? Kadang-kali kita tengok daripada ikhwan ni pergi majlis-majlis para ustaz-ustaz ni pun ataupun syekh ni, kalangan kita yang dah ikut majlis ahlu sunnah ni saban tahun, tapi adab tak belajar. Di situ kita boleh nampak apa dia. Nak bangun daripada majlis, apa tu nak buat? Apa nak buat? Bangun, angkat tangan sahaja, jalan. Beri syarat, angkat tangan, jalan. Nak pergi tandas ke, nak pergi jawab telefon ke, nak balik ke, angkat tangan, izin untuk bertandas. Angkat tangan saja. Jangan tu berdiri tegak. Ya, kenapa? Izinkan saya ke tandas, cikgu. Angkat tangan, tinggalkan majlis tersebut. Ya. Jangan bangun terus jalan. Syekh tengok, ni kenapa ni? Tak suka ke apa aku cakap? Kan? Angkat tangan, apa pun kita angkat tangan. Itu adalah termasuk adab. Boleh jawab telefon. Kalau ada telefon 2-3 kali ni, apa kepentingannya? Izin keluar. Ada pula ketika jawab telefon, contoh masalah dekat depan pintu dekat lain, janganlah pergi cakap kuat-kuat, sehingga semua terpaksa fokus kepada situ. Faham? Itu adab. Adab ni kadang menggunakan kebijaksanaan kita. Adab mengajari kita meskipun kadang-kadang tidak ada dalilnya, tetapi sesuai dengan keperluan situasi manusia, hajah. Wallahu ta'ala. Okay, ada soalan? Nah. Tak ada. Kecuali kalau memang bongkok. Tak perlu nak bongkok, kecuali dah bongkok. Jangan membongkokkan, menundukkan kepada manusia, dan termasuk larangan Nabi SAW kita membongkokkan sesama manusia, merokok.
Tidak, dan itu adalah perbuatan-perbuatan tasbih kepada Nasara. Mereka membongkokkan kepada pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka. Ni anak-anak lalu ni. Itu adalah termasuk tashbih, menyerupai orang-orang Nasara dan Yahudi. Tidak, kerana Rasulullah tidak mengajarinya dan para sahabat tidak melakukannya. Cukuplah kita memahami dengan satu istilah ikram, memuliakan. Memuliakan tetamu, memuliakan guru, mengutamakan walidain, memuliakan. Memuliakan. Bukanlah mak kita, ayah kita disuruhkan kita nak salam tangan. Tak, salam tangan tak bagus, salam pakai kaki bagus. Ulu tak pernah diajar oleh Nabi dan para sahabat. Tak pernah diajar dan tak pernah diamalkan. Malah menyerupai orang-orang Hindu. Faham tu? Faham? Barakallahu fiikum. Okey. Bukan hanya jawab telefon, tengah ada dars pun kalau bunyi macam gitu pun hilang fokus. Orang yang lalu itu bawa kereta, bawa motor tu perlu juga adab. Kalau dia ada adab, dia tak bunyi macam gitu. Kan? Dia tak bunyi kawasan perumahan, tak kawasan. Mana kalau ada orang anak kecil tidur, bunyi terkejut budak tu tiba-tiba kena sawan. Kan? Isteri orang tengah tidur, baru lepas bersalin bunyi terkejut, tiba-tiba menggoyan dia. Kan? Adab mengajari kita ilmu. Jangan jadi seorang salafi yang biadab. Maka tu ramai orang mencemooh, ini wahabi. Kenapa mereka benci? Kerana mereka belajar dan mereka mencemooh orang lain. Belajar mencemooh orang lain supaya apa? Supaya mereka rasakan mereka mempunyai hujah yang kukuh. Orang ini semua salah dan sebagainya. Nah, itulah datangnya al-jidal. Sahaja nak berdebat-debat. Kalau guru tak ajar adab, anak murid semua nak berjidal. Alhamdulillah, di kalangan ikhwah kita dah tak ada dah keyboard warrior kan. Nak jumpa page ni, nak jumpa ni. Tak payah nak troll, tak payah nak apa, kita melayani mereka. Apa yang dia nak kata, katakanlah. Kita tidak mendengari dia dan kita tidak mensimak apa yang dikatakan. Kita cukup menjaga ilmu yang ada pada kita. Jangan sampai kita termakan daripada syubhat-syubhatnya. Maka adalah baik untuk membaca kitab Kasyafus Syubhat oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab Tamimi rahimahullah. Mengajari kita macam mana nak menyingkap, namanya Kasyafus Syubhat, menyingkap syubhat-syubhat para mubtadi'. Supaya kita tak terjatuh ke dalam perangkap-perangkap mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.